Dan Imam Ghazali sebut dalam bab yang seterusnya, kenapa Batiniyah ni nama dia Batiniyah, kan? Kenapa Qaramitah ni nama dia Qaramitah, kan? Kenapa Al-Hurramiyah, ada banyak gelaran Batiniyah ni. Kenapa Ismailiyah ni nama dia Ismailiyah, banyak. Tapi saya sebut dua je lah kat sini. Yang pertama, kenapa Batiniyah tu nama dia Batiniyah, kita dah jelaskan tadi. Kerana golongan ni mereka mengatakan bahawasanya agama ni ada zahir dan ada batin. Agama ni ada zahir, agama ni ada batin. Dan bahagian batin inilah yang betul. Bahagian batin inilah yang utama. Adapun bahagian zahir ini sebenarnya tak penting pun. Bahagian zahir ni bukanlah isi utama, bukanlah tempat yang kita utamakan dalam agama ni, tetapi hanya yang batin itu yang utama. Sebab itulah mereka ni dinamakan Batiniyah, kerana mereka mementingkan aspek batin daripada aspek zahir, bahkan menafikan aspek zahir, memusingkan maksud zahir, hanya menentukan makna yang batin. Dan makna batin ni hanya dapat daripada syekh-syekh mereka, hanya dapat daripada imam-imam mereka, hanya dapat daripada imam maksum. Dan mereka akan kata, kamu tak belajar benda ni daripada guru, cuba talaki, kan? Cuba sohbah dengan guru mursyid, baru kamu faham. Lebih kurang lah, lebih kurang itulah isi-isi yang mereka bawa. Sama dengan banyak yang kita dengar hari ni, bila kita bangkitkan isu-isu kesesatan yang dibawa oleh golongan Batiniyah dalam masyarakat kita, akan ada orang jawab macam tu. Kamu tak faham, kamu ni siapa, kamu ni tak bertalaki dengan guru, kan? Baca kitab je, kan? Sedangkan baca kitab ni lah, Imam Ghazali karang Fadaih Batiniyah ni untuk baca, untuk orang baca. Jadi baca tu dapat ilmu, kan? Bukannya baca ni semakin sesat, tak. Baca tu semakin dapat ilmu. Baca tu untuk mendapat ilmu. Kita bertalaki dengan guru ni untuk dapatkan kunci, untuk dapatkan perkara-perkara yang penting. Setelah kita dapat kunci daripada guru tu, kita boleh membaca dan menyelam dalam lautan ilmu, mengkaji, membuat perbandingan, membuat kajian. Pelajar-pelajar universiti, master, PhD mana semua talaki, kan? Semua buat kajian, semua buat kajian, semak dengan supervisor, semak juga dengan guru. Buat kajian dan semak dengan guru, itu tak ada masalah. Tapi bukannya semua kita terima dari guru A sampai Z. Apa yang guru cakap betul, apa yang daripada aku semua salah, apa yang baca kitab semua salah. Itu ciri-ciri Batiniyah. Yang kedua, Imam Ghazali sebut Qaramitah. Siapa golongan Qaramitah ni? Ini mungkin lucu sikit lah, kan? Imam Ghazali kata Qaramitah ni dinamakan Qaramitah nisbah kepada seorang lelaki nama dia Hamdan Qurmud. Hamdan Qurmud. Hamdan Qurmud ni, dia ni seorang penyeru kepada aliran Batiniyah lah, kan? Awal-awalnya hanya penyeru je lah, hanya pendakwah, kan? Jadi fastajaba lahu fi da'watihi rijal, maka ramailah orang yang ikut dia ni. Fasammau Qaramitah, maka mereka ni dinamakan sebagai Qaramitah. Mereka ni dinamakan Qaramitah kerana mereka mengikut lelaki yang bernama Hamdan Qurmud ni. Jadi pengikut Hamdan Qurmud ni nama dia Qaramitah lah, ataupun Qurmutiyah. Akan al-musamma Hamdan Qurmud ni, Hamdan Qurmud ni, dia ni adalah seorang lelaki daripada ahli Kufah. Seorang lelaki dari ahli Kufah, ma'ilan ila zuhud, dia ni cenderung kepada arah kezuhudan. Jadi pada satu hari, fasadafahu ahadu du'atil batiniyati fit tariq, bila dia bermusafir, satu hari dia terserempak dengan seorang batini lah, kan? Tak tahu lah siapa batini ni. Dia terserempak dengan seorang batini dekat tengah jalan. Mungkin jin ke syaitan ke, tak tahulah, kan? Tapi batini lah. Dan batini ni mutawajjihun ila qaryatihi, batini ni juga on the way balik kepada kampung Qurmud, kepada kampung Hamdan Qurmud. Wa bayna yadayhi baqarun yasuquha, dan Hamdan bin Qurmud ni dia ada sambil dia musafir tu dibawa seekor lembu, kan? Lalu Hamdan pun katalah kepada lelaki yang dia jumpa tu, dia tak kenal lelaki tu, kan? Dan lelaki tu pun tak kenal dia. Hamdan Qurmud kata kepada lelaki yang dia jumpa tu, araka safarta an mawdi'in ba'id, aku nampak keadaan kamu ni orang yang bermusafir dari tempat yang jauh, kan? Fa aina maqsaduka, kamu nak pergi mana?
fadzakara mawdi'an huwa qaryatu Hamdan. Maka orang yang dia jumpa tengah jalan ni kata, aku nak balik kampung sekian. Jadi kampung sekian tu adalah kampung Hamdan ni juga. Hamdan Qurmut ni. Lalu Hamdan pun kata, naiklah lembu ni. Naik lembu ni. Kesian kata kau penat jauh musafir kan. Naiklah lembu ni. Litas tariyah. Kamu dah penat jalan jauh, jalan kaki ni kan. Naik lembu aku, rehat je lah. Nanti bangun-bangun dah sampai kan. Kamu dah penat daripada ta'bil masyi, jalan jauh. Falamma ra'ahu ma'ilan ila zuhdi wa diyanah. Jadi apabila Batini ni, orang yang dia tersempat tengah jalan ni nampak Hamdan Qurmut ni cenderung kepada kezuhudan dan diyanah, kepada keagamaan, atahu min haitsu ra'ahu ma'ilan. Maka dia pun cubalah nak menyisip ilmu batini ni dari sudut yang disukai oleh Hamdan Qurmut ni. Hamdan Qurmut dia ini macam syaitan lah kan. Dia macam syaitan menipu kita. Apa yang kita suka tu, itulah yang syaitan akan masuk. Jadi orang ni suka zuhud dan agama. Jadi batini ni dia masuk, dia hembuskan nafas-nafas batini dia tu daripada sudut kezuhudan dan keagamaan tadi. Lalu dia kata, inni lam umar bidzalik. Aku tak boleh naik lembu. Aku tidak disuruh untuk naik lembu. Aku tidak disuruh untuk buat benda ni. Hamdan pun pelik kan. Hamdan kata, wa ka'annaka la ta'mal illa bi amr. Jadi kamu ni hanya buat apa yang kamu suruh ke? Kan? Kata Hamdan kepada lelaki tu. Lelaki tu kata, na'am. Betul. Hamdan pun tanya dia, bi amri man ta'mal. Jadi kamu ni beramal dengan arahan siapa? Dengan suruhan siapa? Faqala da'i. Maka batini tadi kata, bi amri maliki wa malikuk. Dengan suruhan pemilik aku dan pemilik engkau. Cik nampak macam cantik kan? Nampak macam wali ni kan? Wa man lahu dunya wal akhirah. Aku dapat arahan daripada raja aku dan raja engkau. Aku dapat arahan daripada orang yang memiliki dunia dan akhirat. Jadi Hamdan ni pun dengar, dia kata, zalika idzan huwa rabbul alamin. Maka itu Tuhan lah. Kamu dapat arahan daripada Tuhan. Batini tu kata, sadaqt, betul. Tuhan tak suruh aku naik lembu ni, jadi aku tak naik lah. Walakin Allah yahabu mulkahu liman yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaannya, kuasanya kepada sesiapa yang dia nak. Jadi akulah antara orang yang dapat keistimewaan daripada Tuhan, yang dapat arahan-arahan khas daripada Tuhan. Akulah. Jadi aku tak boleh naik lembu ni sebab Tuhan tak bagi. Jadi qala Hamdan, wa ma gharaduka fil buq'ati allati anta mutawajjihun ilaiha. Jadi kau nak pergi kampung aku ni sebenarnya apa tujuan kau? Kan? Apa matlamat kau nak pergi ke destinasi ni? Lalu jawab batini tu, umirtu an ad'u ahlaha minal jahli ila al-ilm. Aku disuruh. Apa ayat dia kan? Aku disuruh. Dia banyak rahsia-rahsia kan. Macam orang yang kita kenal hari ni kan. Orang yang famous dekat YouTube tu lah kan. Banyak cakap macam ni. Rahsia, ada sesuatu kan. Aku disuruh oleh seseorang, oleh Tuhan itu, untuk menyeru ahli kampung ini daripada kejahilan kepada ilmu, wa minadh dhalali ila al-huda, daripada kesesatan kepada hidayah petunjuk, wa minasy syaqawati ila as-sa'adah, daripada kecelakaan kepada kebahagiaan, wa an astanqidhahum min waratati dhulli wal faqr, dan agar aku menyelamatkan mereka daripada kehinaan dan kefakiran, wa umallikahum ma yastaghnuna bihi minal kaddi wat ta'ab, dan aku berikan mereka kecukupan dan mereka tak perlu lagi bekerja dan bersusah payah hidup. Faqala lahu Hamdan. Hamdan berkata kan, Hamdan terus lembik. Terus dia nampak batini ni main ayat kan, main kata-kata manis sikit kan. Macam kita hari ni lah, dengar ustaz-ustaz dengar ceramah yang hebat sikit, Allah kan. Hamdan pun macam tu lah. Hamdan kata, anqidhni kan. Kau boleh tolong orang kampung aku. Hamdan kata, anqidhni, tolong aku. Anqadhakallah, semoga Allah menolong kamu. Wa afid alayya minal ilmi, dan kau berikan kepada aku ilmu. Apa yang kau dapat ilmu daripada Tuhan tu, bagilah kepada aku ilmu rahsia-rahsia ni. Aku nak ilmu rahsia ni. Nampak? Ini teknik dalam fasa-fasa yang mendatang, Imam Ghazali sebut teknik-teknik golongan batini. Macam mana dia tarik orang, macam mana dia tarik orang jahil, macam mana mereka gunakan orang jahil ni. Mereka tutup akal dan hati orang-orang jahil ni supaya terima segala dakwaan, segala kata-kata golongan batini.
fama ashaddu ihtiyaji ila mithli ma dzakart. Kata Hamdan, aku sangat memerlukan apa yang kau cakap tadi. Aku sangat memerlukan ilmu-ilmu. Aku sangat memerlukan ilmu daripada kejahilan, hidayah daripada kesesatan dan lain-lain. Faqala da'i, maka batini itu kata, wa ma umirtu bi an ukhrij as-sirr al-makhzun li kulli ahad. Aku tidak disuruh untuk menyebarkan rahsia ini kepada setiap orang. Rahsia, memang rahsia kan. Aku tidak disuruh untuk menyebarkan rahsia ini kepada setiap orang. Illa ba'da thiqati bihi wal ahdi alaih. Kecuali selepas aku dah percaya kepada orang tu dan orang tu dah ikat janji dengan aku. Faqala Hamdan, wa ma ahduka. Jadi apa perjanjian kamu ni? Fadhkurhu li, sebutkan perjanjian tu kepada aku. Fa inni multazimun lah. Aku akan beriltizam dengan perjanjian itu demi mendapat ilmu rahsia kamu dan demi mendapatkan penyelamatan daripada kamu. Faqala da'i, maka batini itu berkata, antaj'ala li, kau hendaklah menjadikan aku walil imami, dan imam ni imam maksum dia kan, imam-imam yang dia belajar ilmu kebatinan ni. Antaj'ala li walil imami ala nafsika ahdullahi wa mithaquh an la yakhruja sirrul imami alladhi alqaituhu ilaik. Kau mesti berjanji, kalau aku berikan kepada kau ilmu rahsia ni, ilmu makrifat ni contohnya, kau bagi kau ilmu ni, kau jangan sebarkan kepada orang lain. Ni hanya untuk kau je. Wala tufshi sirri aidan, dan janganlah kau menyebarkan rahsia aku juga. Daripada sinilah Hamdan Qurmud ni jadi batini yang totok lah kan. Sebab dia dah dapat sesuatu daripada ilmu rahsia kan? Jadi bila dia dah dapat sesuatu, maknanya dia lebih mulia daripada orang lain. Dia dah dapat ilmu yang orang lain tak dapat. Inilah dia jarum-jarum batiniah. Dan benda tu banyak berlaku sekarang dengan golongan-golongan yang mendakwa tarikat, mendakwa tak semua tarikat sesat, tapi ada yang macam ni kan. Siapa yang pernah jadi mangsa tahulah kan. Siapa yang pernah tertipu, siapa yang pernah terlibat dengan tarikat-tarikat yang sesat, bukan tarikat yang elok, tarikat yang sesat, maka dia tahulah macam mana mereka pernah ditipu dengan guru-guru mursyid mereka yang kononnya memberikan ilmu-ilmu rahsia kepada mereka.